satu benda yang unik ya, yang baru ditemui oleh para saintis. Ikan ada darah tak? Ikan ada darah. Tapi kenapa kita tak perlu sembelih? Kenapa kita tak perlu sembelih? Apa dia? Sebab dia tak ada leher. Ikan tak ada leher. Satu fakta baru ditemui, fakta saintifik. Ikan ni apabila mati, sebelum dia mati, darah dia akan berkumpul di insang. So, darah tidak mengalir dalam badan dah. Jadi tak perlu untuk disembelih. Antara hikmah untuk kita sembelih, nanti korban tuan-tuan tengok ya, apabila kita sembelih binatang ni, kita putuskan urat di sini, jantung tu akan mengepam, mengemburkan darah. Yang Allah gambarkan bahawa antara darah yang haram dimakan ialah daman masfuha, darah yang mengalir. Dan apabila binatang ni disembelih, jantung akan darah itu dipam dan darah tersebut keluar. Peringkat awal binatang ni bila sembelih dia rasa sakit, ya, masa potong dia rasa sakit. Tapi bila dia menerjah tu bukan sebab dia sakit. Dia menerjah sebab otak hantar berita pada jantung, jantung, darah tak sampai otak, pam, jantung pun pam. Bila jantung pam, darah pun jalan laju. Sampai kat sini dah kena potong, tersembur keluar. Jantung hantar lagi arasan pada otak, pada otak hantar pada jantung. Wahai jantung, darah tak sampai. Jantung mempam lagi, tersembur keluar. Dan akhirnya sampai satu peringkat apabila darah telah tersembur keluar banyak, tenaga untuk mengepam jantung tak ada dah. Menyebabkan di saat binatang ni nak mati, nampak tak kaki dia akan goyang? Kaki yang goyang itu adalah untuk membantu jantung mengepam darah. Dan akhirnya darah tersembur keluar. Dan apabila kita sembelih ini, segala darah-darah yang mengalir tersembur keluar, berarti binatang itu bersih pada darah-darah yang mengalir. Dan fakta saintifik mendapati bahawa di dalam darah mengandungi bakteria. Dan darah ini, bakteria yang ada dalam darah ini akan automatik aktif serta merta apabila binatang itu mati. So apabila darah tersembur keluar pada daging yang kita makan bersih daripada darah-darah yang mengalir. That is the wisdom kenapa Allah mengharamkan bangkai yang tak disembelih. Sebab dalam bangkai itu ada darah, dan darah bakteria itu akan automatik aktif bila binatang ini mati, dan daging itu akan contaminated ataupun daging itu tercemar. Allah, indahnya Islam tuan-tuan. Bagaimana Nabi mengajar perkara ini 1400 tahun yang lalu, yang para saintis tidak mengetahui pun zaman itu, ataupun ilmuwan-ilmuwan tak mengetahui wujudnya bakteria yang membahayakan manusia, yang wujud dalam darah. Dan ini di antara wisdom, hikmah kenapa Islam mengharamkan kita minum darah. Kecuali darah yang tidak mengalir. Darah yang tak mengalir apa dia? Hati, limpa, dalam tu banyak darah. Itu boleh dimakan. Namun demikian, hati, limpa ni tuan-tuan adalah organ yang tak bagus untuk kita makan. Ya, hati, organ yang buat proses detox, bersihkan badan. Limpa, ini semua buah pinggang. Organ dalaman yang bagus untuk tuan-tuan makan, organ dalaman yang bagus untuk tuan makan ialah jantung. Jantung mengandungi coenzim Q10, CoQ10 yang tinggi. Coenzim Q10 yang berada di jantung 17 kali ganda berbanding dengan otot-otot yang lain. Dan jantung bersih, lebih bersih berbanding dengan organ-organ yang lain. Organ-organ yang lain mengandungi kadar asid urik yang tinggi. Orang yang kena gout tak boleh makan. Tapi makan lemang, makan nasi lemak dengan rendang limpa, itu yang sedap kan? Tapi daging jantung agak liat tak sedap. Jantung agak liat sedap. Tapi kandungan coenzim Q10 tinggi. That's why jantung adalah di antara organ yang tak berhenti bekerja, tuan-tuan. Jantung tak berhenti bekerja. Kita berjalan, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan.
Kita duduk, dia berjalan. Kita diam, dia berjalan. Kalau jantung diam, kita yang jalan, tuan-tuan. Koenzim Q10 pada jantung cukup tinggi. So, ayat ini Allah menceritakan alam samudra. Allah bukan nak ceritakan alam tentang biologi kat sini, tentang geografi, kegelapan yang berada dalam. Tetapi penghujung ayat ni Allah nak sebutkan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa Allah tak berikan cahaya, dia akan terus berada dalam kegelapan. Maksudnya apa? Ikan-ikan, binatang-binatang yang berada di lautan dalam di sini yang gelap gelita, sekiranya mereka tidak ada sisik yang boleh memberikan cahaya, di mana kalau kat daratan ni kelip-kelip ada cahaya sendiri, mereka tidak akan mendapat cahaya, mereka akan gelap dalam lautan dalam. Allah bukan nak cerita tentang lautan dalam semata-mata, tetapi Allah nak berikan tamthilan, Allah nak berikan perbandingan, Allah nak berikan gambaran. Wahai manusia, hidup di dunia ini adalah bagaikan dasar lautan yang gelap gelita. Ya? Dalam gelap gelita, jahiliah yang gelap gelita. Barang siapa yang tidak mendapat cahaya hidayah, mereka akan terus berada dalam kegelapan jahiliah selama-lamanya. Jadi cahaya yang Allah berikan pada binatang yang berada di lautan itulah gambaran yang Allah berikan pada manusia yang berada di alam jahiliah. Sekiranya kita tidak dapat cahaya iman, itulah kegelapan jahiliah yang selama-lamanya. But the key point, cara Allah nak berikan hidayah pada manusia, walaupun Quran bukan kitab biologi, Quran bukan kitab geografi, Quran bukan kitab zoologi, tetapi pendekatan yang Allah berikan, lakukan untuk memberikan hidayah pada manusia, mungkin dengan ilmu-ilmu yang berbeza, hingga akhirnya ramai ilmuwan-ilmuwan moden yang akhirnya memeluk agama Islam. Antara yang terkenal ialah Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille, seorang berbangsa Perancis, seorang doktor perubatan yang mengkaji Bible, orang yang pakar dalam bidang Bible, mengkaji Bible, dan dia juga mengkaji Quran, dan dia pernah melakukan kenyataan, the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Sebaliknya, makin dalam aku mengkaji Bible, semakin banyak kesalahan-kesalahan dalam Bible yang aku temui. Dan akhirnya dia masuk Islam. Dia lebih confused bila dia baca Bible. Akhirnya dia masuk Islam, dan di antara buku yang terkenal yang beliau tulis dah diterjemahkan dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan ada terjemahan dalam bahasa Melayu, Quran, Bible dan sains. Tuan-tuan sekalian, conclusion saya nak bagi tahu kat sini ialah dalam bab ini, fakta-fakta saintifik yang ada dalam Quran, Allah bukan nak cerita tentang ilmu sains, ilmu kimia, ilmu biologi, tetapi cara Allah memberikan hidayah pada orang melalui ilmu-ilmu yang berbeza-beza. Zaman Nabi Muhammad dulu, ilmu yang hebat, ilmu sastra, ramai sastrawan Arab teruja dengan bahasa Al-Quran, sehingga kan mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah ahli syair. Tapi zaman moden ini, kita boleh fahami bahawa mustahil berlaku orang zaman yang hidup 1400 tahun yang lalu boleh describe ilmu sedetail ini. Ilmu sedetail ini, ilmu tentang petrol, tadi kita tengok petrol hasil daripada tumbuhan hijau yang tidak pernah diketahui hanyalah di abad moden. Bagaimana kedudukan alam samudra yang tidak diketahui hinggalah manusia boleh menyelam. Nak menyelam di lautan dalam ini kita perlukan bekalan oksigen. Tak semua, orang tak boleh nak menyelam lautan dalam. Dan di antara seorang pakar oceanizer, Jacques Cousteau, yang menemui fenomena yang cukup menakjubkan. InsyaAllah mungkin kita akan detailkan kemudian bagaimana adanya lautan, aliran sungai di dalam lautan yang ditemui 6 tahun lepas di Meksiko. Baru ditemui 6 tahun lepas di Meksiko. Allah dah sebutkan dalam surah Furqan ayat 53, 1400 tahun yang lalu. InsyaAllah kalau Allah panjang umur, kita lihat lebih detail nanti. Dan tuan-tuan, cuba dapatkan buku ni. Ya, sebahagian dah ada dah buku ni, surah dah ada dah buku ni. Cuba dapatkan buku ni, buku yang cukup menarik, pendekatan belajar tauhid melalui pendekatan alam semesta yang surrounding kita. Dengan kita boleh melihat kebesaran Allah SWT yang telah menyebabkan ramai ilmuwan-ilmuwan dunia memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum.
lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis dengan baca tasbih Farah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum